Antara kesan perkembangan nasionalisme dari aspek politik ialah usaha golongan intelektual berpendidikan Inggris dan KMS meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran British berhasil. Bilangan orang Melayu dalam Milian Civil Service MCS bertambah daripada 7 orang pada tahun 1930 kepada 20 orang pada tahun 1937. Dasar desentralisasi mendorong orang Melayu lebih peka tentang masa depan mereka. Dasar desentralisasi ini cuba mengembalikan kuasa sultan, residen, dan majelis mesyuarat negeri yang tercabar akibat pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896. Nasionalisme yang berlaku di China mendorong golongan revolusi memberikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat Cina di negara kita. Klub bacaan dan pasukan drama ditubuhkan agar masyarakat di sini dapat membaca berita dari China. Banyak sekolah Cina didirikan di tanah Melayu dengan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Tindakan ini bertujuan menggantikan dialek lain seperti perkembangan yang berlaku di China. Selain itu, muncul masyarakat India yang dilahirkan di tanah Melayu. Sebahagian daripada mereka lebih gemar dikenali sebagai the straight-born people. Mereka berusaha untuk membentuk identiti tersendiri dan semakin mementingkan perpaduan serta mula melihat perkembangan politik di tanah Melayu. Nasionalisme yang muncul menyebabkan British berhati-hati dan bertindak mengadakan beberapa sekatan. Apabila gerakan nasionalisme dikesan oleh British, tokoh seperti Ibrahim Haji Yaakob, Ishaq Haji Muhammad, dan Ahmad Bosman ditangkap dan dipenjarakan di Singapura pada tahun 1941. Mereka kemudiannya dibebaskan oleh Jepun pada tahun 1942. Di samping itu, kesan dari aspek ekonomi, gesahan kaum muda agar memajukan diri dalam pendidikan dan ekonomi, membangkitkan semangat berniaga dalam kalangan masyarakat Melayu. Hasilnya, tertubuhlah persatuan kebajikan bernama Al-Jamiah Al-Khairiyah di Singapura. Persatuan ini berjaya membangkitkan semangat berniaga dan menulis rencana berinformasi tentang kepentingan kemajuan. Pada awal abad ke-20, British lebih menekankan pendidikan pada peringkat rendah kepada penduduk tempatan. Hal ini menyukarkan usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Oleh sebab itu, Zaba sebagai tokoh nasionalis kerap membangkitkan isu ini semasa mengajar di SITC. Beliau menyadarkan guru pelatih akan pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggris. Akhbar berbahasa Inggris seperti The Malay Mail dan The Malaya Tribune berusaha untuk mengasaskan dana bagi membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran di luar negara. Usaha ini disokong oleh Persekutuan Guru-Guru Melayu Selangor dan Persatuan Negeri. Pada masa itu, terdapat orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negara, seperti Tunku Abdul Rahman, Tunku Yaakob, dan Muhammad Zain Arifin. Berikutnya, kesan dari aspek sosial pula, tuntutan untuk mendapatkan peluang pendidikan yang disuarakan melalui akhbar, majalah, dan persatuan mewujudkan kesadaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu. Kesadaran ini juga mendorong mereka menulis dan menerajui majalah sendiri. Lepasan SITC juga menunjukkan peningkatan penyertaan. Mereka berkhidmat sebagai guru untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Kemunculan lebih ramai guru wanita menyemarakan perkembangan nasionalisme. Pada tahun 1930, guru wanita di Johor Bahru menerbitkan majalah Bulan Melayu
untuk memuatkan berita kemajuan dan pendidikan wanita. Majalah ini tersebar di serata tanah Melayu dan Indonesia. Penggerak utama Bulan Melayu, yaitu Ibu Zen, kerap mengingatkan wanita perempuan Melayu berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan untuk mengangkat martabat wanita. Sementara itu, masyarakat India dan Ceylon turut menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Contohnya, E.E.C. Thuraisingham selaku Presiden Malayan Rubber Estate Owner Association berjaya membantu meningkatkan perusahaan getah semasa zaman kemelesetan ekonomi pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an. Menjelang Perang Dunia Kedua, golongan intelektual menyadari perubahan politik semakin bertambah. Masyarakat Cina mula meminta kerajaan British menimbangkan penglibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Tan Cheng Lock yang menganggotai Majelis Perundangan Negeri-Negeri Selat SSLC menuntut British menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk belajar dalam kalangan masyarakat Cina.